Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ba'. Linnabil karim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semati Tuan Imam Tuan Haji Muhammad Nur. Tak lupa juga kepada Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Akram Kampung Datuk Keramat. Tak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan serta redha-Nya yang berkekalan kepada kita di dunia sampailah ke akhirat kelak insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa di dalam jagaan Allah dan dipelihara oleh Allah sebaik-baiknya insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an radaqa. Sadaqallahul azim. Allah sebut kalaulah manusia dan jin mereka istiqamah berada di atas jalan kami. Jalan Allah itu apa? Jalan Allah itu ialah jalan Islam, jalan agama Allah. Sekiranya jin dan manusia itu mereka berada di atas jalan Allah, di atas track Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kata la asqainahum ma'an radaqa. Kami akan turunkan hujan yang hebat kepada mereka tersebut. Maksud hujan di sini iaitu rezeki yang mencurah-curah yang Allah akan kurniakan kepada mereka. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kedudukan manusia kalau selalu beristiqamah ataupun selalu berada di atas track agama Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan dijaga dan dikawal selia oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan kita. Kena ingat yang tu. Sebab itu bila kita menyebut tentang istiqamah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya istiqamah itu kelaziman lidah kamu menutulkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan dia kata hati itu senantiasa menjaga dan memelihara tentang akidah berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah. Dalam masa yang sama, perbuatan itu juga diteruskan untuk mempersembahkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui i'tiqadnya, iaitu kalimah la ilaha illallah. Tiga-tiga ni dia main peranan. Mulut kata apa, hati kata apa, perbuatan kata apa, mesti selaras, mesti serasi, mesti sealiran dan tak boleh berbeza walaupun salah satu daripadanya. Jadi bila kita menyebut tentang istiqamah, malam ni kita cerita istiqamah boleh insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Orang tanya kita, ustaz, apa yang perlu kita istiqamah? Yang pertama, istiqamah menjaga Allah dan Rasulnya. Jaga. Istiqamah menjaga Allah dan Rasulnya
bermaksud mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, tolong wahai Rasulullah, aku ni rindu sangat kepada engkau wahai Rasulullah. Di dunia ni aku senang hendak berjumpa dengan engkau. Di dunia ni mudah untuk aku bertemu dengan engkau, tetapi menjadi satu kebimbangan kepada diri aku satu hari nanti ketika mana di alam mahsyar aku jauh tak dapat bertemu dengan engkau lagi. Bagaimana boleh aku menjadikan diri aku ini untuk dekat kepada engkau wahai Rasulullah di akhirat kelak?" Dia mintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan jawapan. Allah turunkan jawapan. Turun jawapan. Ayat tersebut di dalam surah An-Nisa. Allah sebut, "May yuti'illaha war rasul faulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah kata apa? Sesiapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan para al-anbiya. Bukan Nabi Muhammad saja. Di tengah-tengah dia itu bersama-sama dengan para-para nabi. Siapa tu yang akan duduk bersama-sama dengan para-para nabi ni, Ustaz? Yang duduk bersama dengan para-para nabi ini iaitu orang yang mentaati Allah dan orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung orang yang ada identiti yang sedemikian. Orang tanya kita, "Ustaz, apa bukti kita taat Allah dan apa bukti kita taat Rasulullah?" Bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mensyirikkannya walaupun dengan sesuatu. Itu bukti ya. Bukti kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempercayai Nabi Muhammad itulah pesuruh Allah dan kita mengikuti segala sunnah-sunnahnya yang ditinggalkan di dalam kehidupan kita untuk kita mengamalkan di dalam kehidupan kita. Itu bukti. Tuan-tuan malam ni Masya Allah, kalau ditanya pada malam ni siapa yang ikut sunnah Nabi, ramai ada yang letakkan ridaknya, itu ikut sunnah Nabi tu. Ada yang pakai serban, ada yang pakai jubah, ada yang solat berjemaah. Itu banyak sunnah Nabi. Masya Allah. Kita ni kalau cerita tentang sunnah Nabi, saya baru-baru ni ada orang petikai saya. Dia kata, "Ustaz sembanglah kata cinta Rasulullah, sunnah Nabi. Ustaz janggut pun tak ada." Dia nampak janggut kita. Dia tak nampak benda lain. Dia duk cari janggut kita. Dia duk tengok, "Ustaz janggut pun tak ada. Sunnah Nabi apa?" Panjang cerita macam tu. Tuan. Jadi maknanya orang yang macam tu dia perlu beri penjelasan yang detail kepada dia. Sebab dia nampak satu benda tu saja. Sedangkan sunnah Nabi itu pelbagai bentuk dan rupanya yang perlu kita turuti di dalam kehidupan kita seharian. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi bila kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi itu apa, Ustaz? Mari kita tengok sunnah Nabi itu apa. Sunnah Nabi itu majaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Tiga benda tu. Apa dia? Iaitu sunnah dari sudut apa yang Nabi cakap, kita tiru apa yang Nabi cakap. Cara Nabi bercakap, gaya lentok Nabi bercakap, bahasa yang diguna pakai oleh Rasulullah, kita mengikuti segala apa yang dicakap ataupun yang diperkatakan oleh Rasulullah itu sunnah Nabi dari sudut percakapan. Sunnah Nabi dari sudut perbuatan, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji sehingga sahabat-sahabat Nabi mengikuti segala apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk solat 5 waktu sehari semalam yang kita dirikan. Itu datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang tunjukkan kepada kita. Nabi kata apa? "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita pernah tengok Nabi sembahyang? Tak pernah. Ada orang pernah tengok? Saya pernah tengok, Ustaz. Kemas lah. Kat mana tengok?
Jadi maknanya kita tak pernah tengok Nabi semayang, cuma kita tahu daripada kitab-kitab, kita tahu daripada guru-guru alim-alim ulama yang menceritakannya, kita tahu daripada hadis Nabi, kita tahu cara Nabi semayang macam mana. Semuanya itu dah dibahaskan kepada kita sehingga kita mampu solat 5 waktu sehari semalam mengikut cara Nabi SAW yang dibawa melalui mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okay? Selamatlah kita sebab kita dah ada mazhab. Ada setengah orang dia tak mau mazhab. Bila dia tak mau mazhab, dia adalah orang yang bermazhab yang kelima. Mazhab ada 4 je. Tiba-tiba dia kata aku tak mau mazhab. Syafi'i pun aku tak mau, Hanafi pun aku tak mau, Hambali pun aku tak mau, Maliki pun aku tak mau. Maknanya dia bermazhab yang kelima. Mazhab apa? Mazhab tak mau. Jadi maknanya itu bimbang. Dia nak ikut dia je, dia tak nak ikut mazhab. Sebab itu kita ikut Nabi SAW. Seperti mana yang kita ukilkan di dalam sembahyang kita. Kita kata apa dekat Allah? Kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kata apa dekat Allah? Sesungguhnya sembahyang aku, kerja amal ibadah hajiku dan korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup aku dan mati aku, lillah, kerana Allah semata-mata, Tuhan sekalian alam, tak ada kerana yang lain. Itu janji kita. So istiqamah dengan benda-benda yang macam itu. Orang tanya kita, ustaz, kalau istiqamah ni kita dapat apa ustaz? Tanya, saya tolong tanya, walaupun tak ada orang tanya, saya yang jawab. Jawapannya bagi orang yang bertanya sedemikian, kita dapat apa? Cuba tengok di dalam surah Syura. Fussilat ke Syura? Fussilat. Surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. Ayat ni bertepatan akan sampai seperti mana yang dijanjikan Allah kepada kita. Dia akan mai semua yang dijanjikan Allah ini waktu ketika mana kita hampir-hampir nak meninggal dunia. Ini bantuan Allah di atas manusia yang istiqamah di dalam melakukan sesuatu amalan. Allah kata apa? Allah sebut dalam surah Fussilat, Allah sebut sesungguhnya hamba-hamba aku yang mempelakui aku ni Tuhan dia. Dalam masa yang sama dia istiqamah melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengibadatan, amal ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat apa? Allah kata tatanazzalu alaihimul malaikah, hampir-hampir dekat-dekat nak mati nanti, waktu sakaratul maut nanti, datang malaikat. Malaikat tu buat apa ustaz? Malaikat tu bagi tahu kepada bakal jenazah tersebut, bakal jenazah. Malaikat tu kata alla takhafu, jangan kamu takut. Malaikat mau datang lagi, jangan takut. Alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu sedih, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, diam, relax, aku ada. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat ni kata Allah suruh bagi tahu kepada aku, dia suruh sampaikan berita gembira kepada engkau, engkau ahli syurga yang dijanjikan Allah kepada engkau. Masya-Allah. Balasan dia apa? Orang yang istiqamah itu balasannya syurga. Balasannya apa? Nikmat di alam kubur, mendapat nikmat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ketika mana saat sakaratul maut tidak takut dan tidak sedih. Nikmat di alam mahsyar, diberikan kemuliaan Allah kepada dia untuk bangkit bersama-sama dengan Nabi SAW dan para syuhada dan para solehin dan seumpama dengannya. Itu untung tu orang yang istiqamah. Persoalan, apa yang perlu kita istiqamah sekarang? Nak buat apa ustaz? Orang tanya. Nak buat apa agak-agak?
Yang pertama, saya cadangkan. Saya cadangkan. Yang pertama, lazimi duduk di dalam majlis ilmu dan jangan sesekali tinggal di dalam kehidupan kita seharian untuk tidak duduk dalam majlis ilmu. Selalu duduk dalam majlis ilmu. Boleh? InsyaAllah. Macam ni ramai Masya Allah. Ni semua ahli-ahli syurga ni. Hebat. Tapi jangan bangga sangat. Lepas habis semayang, balik. Bini dia kata, abang hari ni dengar apa? Hari ni siapa kuliah? Mun kuliah malam ni. Mun tu apa? Meja Ustaz Naim. Oh, dia kuliah. Ustaz tu cerita apa? Tak ada apa. Dia kata tak ada apa. Dia tak ingat apa, dia kata tak ada apa. Tu bimbang tu. Ceritalah apa yang kita cerita pada malam ni. Jadi maknanya istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu walaupun dia berada di luar, yang di luar pun dapat pahala, yang lalu di depan jalan Kampung Datuk Keramat ni pun dapat pahala, sebab majlis ilmu sedang didirikan di dalam Masjid Al-Akram ni. Oh, insya-Allah. Lalu kat luarnya dapat pahala. Apatah lagi yang duduk di dalam majlis ilmu. Masya-Allah. Untunglah tu. Tetapi nafsu itu memang tak suka kepada majlis ilmu. Nafsu tak suka. Nafsu mana suka lengah-lengah, tak suka. Tak lengah. Baliklah, duduk tunggu apa lagi. Nafsu tak suka. Nafsu tak suka lengah kaki, nafsu tak suka mengantuk, nafsu tak suka lapar, nafsu tak suka duduk bersusah-susah payah sampai nak duduk lama-lama, nafsu tak suka. Lawan dengan nafsu. Boleh lawan nafsu? InsyaAllah. Kalau lawan nafsu dapat apa Ustaz? Al-Quran di dalam surah An-Nazi'at ada disebutkan bagi orang yang berjaya melawan hawa nafsunya. Baca page sebelah kiri. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahu akbar. Apa kata apa? Adapun hamba-hamba aku yang takut kepada aku, dalam masa yang sama dia menolak segala kemahuan nafsunya, maka jannatul ma'wa itu akan menjadi miliknya, kata Allah SWT. Itu Quran cakap, tu bukan hadis Nabi pakcik. Quran cakap. Jadi selalulah tolak hawa nafsu supaya kita mentaati Allah dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh tanya kepada jin, tanya jin, kau ni kafir Muslim? Kafir. Kau nak masuk Islam? Tak mau. Masuk Islam boleh? Masuklah Islam. Kau ni orang baik, kau asal-asalnya baik kau ni, tetapi kau ni saja je malam-malam nak masuk Islam. Masuk Islam boleh? Boleh. Boleh dia. Pujuk dia. Tanya dia, kalau kau nak masuk Islam, kau nak belajar apa? Aku nak belajar Quran. Kau nak belajar kat mana? Mana-mana masjid yang ada orang belajar Quran, aku nak duduk situ. Dia kata. Tu hebat jin. Jin pun nak juga tuan. Kita orang Melayu tak mau tuan. Bukan orang Melayu sini lah tuan. Orang Melayu Copenhagen, Afrika Selatan. Sekian dia malu kan. Jadi maknanya dalam kehidupan kita ni jangan ditinggalkan apa? Kalau nak istiqamah, majlis ilmu jangan tinggal. Yang kedua, Al-Quran jangan tinggal. Jangan tinggal Quran. Siapa tak tinggal Al-Quran, setiap hari dia baca, dia adalah manusia yang membawa keberkatan di dalam kehidupannya. Tu untung tu. Hari-hari baca Quran. Orang tanya, Ustaz, berapa ayat perlu baca setiap hari Ustaz? Cuba Ustaz bagi tahu. Setiap hari mesti baca 40 ayat ke atas. Jangan baca bawah 40 ayat ke bawah. Jangan. Kata Jalaluddin As-Sayuti di dalam kitabnya, menyatakan bahawasanya sesiapa yang membaca Al-Quran 40 ayat ke bawah, maka dia ditulis sebagai orang yang lalai pada hari tersebut. Ambil. Lalai. Ada orang tanya, Ustaz, ayat apa nak baca? Kita pun kata, baca Al-Mul 30 ayat, 30. Baca Fatihah 7 ayat, 37. Baca Inna A'tayna 3 ayat, 40. Okey ke macam ni Ustaz? Okey. Ada lagi tanya, yang ni mazhab Malasi nak tanya.
Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, cuba Ustaz bagi tahu surah apa yang perlu kami baca tanpa memegang mushaf, tanpa membuka Al-Quran, tanpa mengambil wuduk pun boleh baca. Kita kata dekat dia, baca Fatihah 7 kali. 7 kali 7, 49. Okey Ustaz. Itu mazhab Malasi. Jangan ikut. Faham mazhab Malasi? Macam tak faham ya? Pemalas. Tu. Malas buka Quran, malas ambil Quran, malas segala-galanya. Ada juga yang rajin tanya soalan itu, dia buat tu 7 kali 7, 49. Setiap hari baca 7 kali Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, sampai habis dia baca. Okeylah, itu terlepas daripada orang yang lalai pada hari tersebut. Kita nak mati kita nanti, mati dalam keadaan sedang mengingati Allah. Nak itu. Tak nak mati dalam keadaan ditulis sebagai orang yang lalai pada hari tersebut. Ada beberapa amalan, kalau kita tidak buat, dia akan jadi manusia yang lalai pada hari tersebut. Apa dia? Yang pertama, Quran. Tak baca Quran, dianggap lalai pada hari tersebut. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, tak solat duha, dianggap lalai pada hari tersebut. Itu memang. Bapa Ustaz, yang tu sunnah je, sunat je Ustaz, bukan wajib. Ya, tetapi boleh dibicarakan dan boleh dipertikai di atas perbuatan-perbuatan dan kegiatan kita seharian. Kita mampu merancang untuk makan sarapan pagi bersama dengan sanak keluarga dan kawan-kawan, tetapi tak pandai merancang untuk solat duha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu lalai. Tapi kalau tidur je sakit, tak sembahyang duha, tak apalah, buat macam mana, sakit, tak larat. Tetapi kalau boleh pergi sana kemari, tetapi solat duha tak boleh didirikan, lalai orang tersebut pada hari tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, jangan ditinggalkan apa? Jangan ditinggalkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita di dalam satu kitab Durratun Nasihin. Pernah diceritakan bahwasanya ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia turun daripada rumahnya pada pukul 4 pagi lebih kurang. Bila dia turun daripada rumahnya, dia tengok satu rumah ni penuh dengan cahaya. Cuma cahaya tu tak keluar daripada rumah dia. Nampak seolah-olah macam lampu apa? Lampu oring yang dalam rumah tangga kita tu, yang tepi katil kita ada pasang kan, lampu oring tu. Nampak berkuak dengan cahaya tersebut. Lalu dia teropong dengar apa amalan dia ni. Pagi-pagi ni apa amalan dia? Dia dengar orang tu sedang membaca Quran. Masya Allah, bercahaya rumah. Jalan lagi, tengok-tengok ada lagi bercahaya rumah ni. Masya Allah, dengar apa dia buat? Rupa-rupanya sedang berzikir dan bersalawat kepada Nabi SAW. Sedang berzikir, bukan selawat. Jalan lagi, tengok satu rumah ni, cahaya dia tu keluar menembusi daripada atap-atapnya sampai ke langit. Lalu diteropong dengar, rupa-rupanya dia sedang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selawatlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab segala apa yang kita selawat kepada dia. Allah akan izinkan dia untuk menjawab selawat-selawat kita, dan dia tahu siapa manusia yang sedang berselawat kepada dia. Sebab tu kena selawat selalu. Diceritakan di zaman Sufyan As-Sawri, gua dengar kelebihan selawat. Di zaman Sufyan As-Sawri ada seorang pemuda yang sedang tawaf Baitullahil Haram. Bila dia tawaf itu dia tak baca doa-doa macam kita. Dia hanya selawat aja, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, sampai habis selawat. Tawaf habis 7 kali, kemudian dia nak pergi ke Mas'a, tempat sa'i. Dia ditahan oleh Sufyan As-Sawri. Sufyan tanya dia, "Wahai budak muda, tanya sikit." Tanya apa? Apa yang kamu baca ketika mana kamu tawaf Kaabah ni? Kamu baca apa tadi? Dia kata, aku hanya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Oh, kau selawat ke aku? Kau selawat kepada Rasulullah saja? Ya. Sebab apa kau selawat saja? Kau tak baca doa-doa yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita?
Dia kata memadailah aku berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita sikit sebab apa kau sungguh-sungguh sangat selawat ni? Dia kata, ketika mana di saat kematian ayah aku, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan bauan daripada badan ayah aku itu bertukar berbau yang sangat busuk, dan bertukar kulit ayah aku daripada putih menjadi hitam legam, sehingga manusia tiada seorang pun yang datang menziarahi ayah aku di saat kematian dia. Lalu aku menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku bermimpi ada seorang manusia datang menziarahi ayah aku. Apabila diusap di hujung kepala ayah aku tersebut, lalu tangannya yang menyentuh kulit ayah aku, bertukar wajah ayah aku, bersinar-sinar wajahnya dipenuhi dengan cahaya, dan bertukar baunya yang tak pernah aku bau sewangi itu. Lalu ditanya oleh pemuda ini, siapa engkau wahai pemuda yang tampan, yang penuh dengan kemuliaan ni? Dia kata, ini Rasulullah, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ziarah ayah kau sebab waktu hidup dulu ayah kau banyak selawat kepada aku, maka aku datang, diizinkan Allah untuk memuliakan ayah kau, maka ayah engkau mulia disebabkan dengan selawatnya kepada aku. Allahu akbar. Tuan-tuan selawat. Selawat lah. Selawat macam-macam. Pilih sendiri. Malam ni pilih nak selawat apa ya? Tanya Tuan Haji Ma'nok kita. Tanya Tuan Imam tu. Nak selawat apa Ji? Tuan Haji Ma'nok pun kata macam-macam selawat ada, dia kata. Selawat yang pertama, selawat Ibrahimiyah, yang macam kita baca dalam tahiyat tu. Itu namanya Ibrahimiyah. Ada lagi selawat Munjiat. Boleh baca. Ada lagi selawat namanya selawat Asy-Syifa. Baca selawat Syifa. Ada lagi selawat namanya selawat Tafrijiyah. Boleh baca. Ada lagi selawatnya nama selawat An-Nur. Macam-macam selawat ada. Mengikut kerajinan masing-masing. Kalau mengikut mazhab Malasi, biasa je dia baca. Dia baca apa? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu je dia baca. Tu pun jadilah. Jangan petikai di atas kebaikan orang walaupun sekecil-kecil amalan. Pernah berlaku Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada ahli-ahli syurga. Cuba tengok. Allah tanya kepada ahli syurga, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah panggil. Ketika mana semua dah dimasukkan ke dalam syurga dan neraka, Allah panggil seorang hamba Allah. Ni diceritakan dalam kitab Durratun Nasir. Lalu dipanggil Bani Israel, dipanggil orang Islam di zaman Nabi Allah Musa AS. Panggil dan bertanya, wahai manusia, kamu masuk syurga kerana apa ya? Dia kata, aku masuk syurga kerana amalan aku. Allah kata, kamu masuk syurga bukan kerana amalan kau, kau masuk syurga kerana rahmat aku. Kata dia, no, kerana amalan aku. Oh gitu nak lawan tokek. Lalu Allah kata, kalau begitulah kehendakmu, jom kita timbang. Lalu diambil amalannya yang diamalkan selama 500 tahun namanya tersebut, diletak sebelah satu timbangan. Lalu Allah letakkan satu rahmatnya di sebelah timbangan, lalu timbang. Bila timbang, tengok-tengok amalan apa yang boleh memberatkan. Rupa-rupanya rahmat Allah itu yang memberat daripada amalan dia yang lama, 500 tahun lamanya. Masya Allah. Rahmat Allah satu lebih berat daripada amalan 500 tahun lamanya. Sebab itu carilah rahmat Allah. Betul kan? Sebab itu orang yang, kalau kita nak tahu orang yang cari rahmat Allah tu di mana? Di dalam masjid ni orang yang mencari rahmat Allah. Mana ustaz tahu orang yang main masjid ni cari rahmat Allah? Tu masuk pintu masjid baca doa apa? Baca doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang tu doa nak makan. Suruh baca doa apa? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kita doa yang tu. Masuk masjid baca doa tu sebab apa? Sebab kita nak minta rahmat Allah itu bersama-sama dengan kita. Bila kita dapat rahmat Allah, rahmat itulah yang akan menjadi booster untuk kita teruskan amalan-amalan soleh yang lain. Saya sebut booster lah, senang faham sikit.
Beri power sikit. Lalu Allah tanya kepada hamba Allah yang masuk syurga ni, kamu masuk syurga kerana apa? Dia tengok amalan dia rendah, ringan, lalu satu rahmat Allah itu berat. Dia kata, aku masuk syurga kerana rahmat engkau wahai Allah. Baru surrender. Lalu Allah pun cerita kepada dia. Allah previous balik kisah hidup dia. Allah kata, kamu ingatkah ketika mana kamu berada di tengah-tengah lautan, kamu beribadah di dalam pulau, satu pulau tersebut, aku yang selamatkan kamu. Pagi, petang, siang, malam aku selamatkan kamu. Pagi, petang, siang, malam kamu makan daripada hasil buah yang aku tumbuhkan tersebut untuk kamu mencapainya dan kamu makannya. Dan waktu itu aku yang memberi rezeki kepada kamu daripada ikan-ikan daripada lautan yang kamu dapat nikmatinya. Semuanya itu dengan rahmat aku. Baru dia kata, ya, dengan rahmat engkau. So kita main masjid ni tuan-tuan dengan rahmat Allah. Boleh semayang berjamaah, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh dengar kuliah, boleh baca Quran, boleh baca surah Al-Mulk sebentar lagi. Semuanya tu dengan rahmat Allah. Kalaulah bukan dengan rahmat Allah, kita tidak akan datang ke rumah-rumah Allah seperti ini. Tak akan datang. Kalaulah bukan kerana Allah, kerana rahmat Allah, kita akan berada di rumah dan kita tidak akan mai ke masjid. Percayalah. Sebab Allah sayang, sebab itu Allah bagi kepada kita. Allah kata apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah kata apa? Sesungguhnya rahmat aku itu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Siapa buat baik dapat rahmat Allah. So main masjid buat baik ke jahat? Baik lah. Dapat rahmat Allah? Dapat. Balik sekali lagi sampai di pintu rumah, bagi salam kepada ahli keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat yang dibawa daripada masjid ini pulang untuk diberikan kepada ahli keluarga yang turut serta mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesan daripada suaminya yang datang ke masjid. Masya-Allah. Cantik agama kita ni. Cantik sunnah Nabi ni. Cantik dan beruntung orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena syukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ibu-ibu ayah sekalian, senyap semua. Hujan sejuk Ustaz. Hujan sejuk. Insya-Allah. Jadi maknanya istiqamah. Kemudian yang keberapa? Tak ingat. Berapa? 4. Yang keempat, apa yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita? Tengok dan pandanglah apa yang dibawa oleh Al-Quran. Quran kata apa dalam suratul Hasyr? Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahu akbar. Allah suruh kita bertakwa kepada Dia. Dan Allah suruh kita pandang-pandang apa yang kita nak bawa bekalan esok hari, yakni ketika mana kita mati. Riwayat sekalian, kalau kita tengok dunia yang kita sekarang hidup sekarang ni, dia ada 3 lapis. Diri kita ni ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu ketika mana kita remaja. Remaja ni di zaman sekolah. Di zaman sekolah Allah berikan masa yang panjang, Allah berikan kekuatan dan tenaga yang hebat, tetapi Allah tak berikan harta kepada dia. Tak bagi harta. Tak ada harta. Dia ada tenaga dan kekuatan. Dia ada tenaga dan apa? Tenaga dan tenaga dan kudrat. Tenaga dan masa. Dia ada tenaga dan masa. Masa ada, tenaga ada, tetapi harta tak ada. Bila masuk di alam kerjaya ataupun di alam pekerjaan, dia ada apa? Dia ada harta, dia ada tenaga, tetapi masa sudah tidak ada. Tak ada masa. Semayang solat duha haji, tak dan tak sempat. Mesyuarat.
Tuan, semayang solat tahajud malam tadi? Tak sempat, bangun lewat. Baca Quran tak tuan pagi? Tak dan, tak sempat. Semua tak sempat. Sedekah hari ni? Tak dan, nak cari tabung mana? Oh, tak dan. Masuk di zaman yang ketiga, zaman warga emas, veteran. Macam Allah bagi masa banyak dekat dia, banyak masa terluang, macam-macam boleh buat. Allah bagi harta kepada dia, banyak harta dia, pencen dapat duit banyak, Masya Allah, hebat dia. Tetapi tenaga sudah berkurangan, tak kuat dah macam dulu. Sembahyang tasbih, oh jangan lah, tak larat lah. Dulu muda-muda buat juga, lah ni tak buat lah. Kalau tu imam sebut kita akan sembahyang solat sunat tasbih, aku lari dulu. Oh, lari dulu. Baca Quran je tak ada dah, macam dah tak kuat dah, mata pun doa abah ya, tak tahu dah. Sembahyang tahajud je tak larat dah, tahajud pun tak larat. Sembahyang lani pun duduk atas kerusi ya, tak larat dah. Oh, tak larat dah, habis tak larat. Sebab itu kita kena syukur dengan apa yang kita ada dan manfaatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian, saya nak bagi tahu, saya pesan diri saya dan kepada ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kena manfaatkan dengan apa yang kita ada sebagai lambang bekalan kita untuk bertemu dengan Allah di alam barzah dan di alam mahsyar, supaya bekalan itu menjadi penyebab kebahagiaan dan kemuliaan kepada kita. Maksudnya apa? Semua yang kita miliki ni, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semuanya milik Allah, betul? Semua yang ada di rumah kita itu semuanya milik Allah, betul? Betul. Tetapi apa yang kita manfaatkan daripada milik Allah yang diberikan kepada kita, itulah yang akan menjadi milik kita, yang kekal abadi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya macam ni. Kita manusia, Allah bagi pinjam. Kita, Allah bagi masa, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kekuatan. Kita guna untuk apa? Kita guna untuk hadir ke masjid, kita guna untuk duduk dalam majlis ilmu, kita guna untuk buat ketaatan. Semuanya itu akan menjadikan bekalan kepada kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang milik kita. Duit ringgit yang kita ada dalam poket kita, apabila kita infak ke jalan Allah, itu sudah menjadi milik kita. Tetapi yang masih ada dalam poket kita belum tentu milik kita. Faham soalan tu? Jawapan macam tu. Jadi maknanya, fikirkanlah bagaimana kita nak meletakkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena fikir juga kematian kita. Kan baru ni, biasa tengok tak viral baru ni, cerita tentang WhatsApp, Facebook, seorang ibu yang dah meninggal dunia tinggal wasiat kepada anak dia. Baca viral tu. Dia kata telekung ibu yang ada di atas almari tu guna untuk selimut ibu nanti ketika mana ibu sudah terbujur kaku. Kain batik yang ibu ada atas tu ambil hampak di atasnya, ibu akan duduk di atasnya. Dia cerita habis kepada anak dia. Kemudian last kali dia tulis itu, sekiranya ibu dah meninggal dunia, jangan tunggu siapa-siapa untuk datang menziarahi ibu, segerakan pengurusan jenazah. Oh, power ayat tu. Bila kita fikir-fikir, di zaman Imam Asy-Syafi'i ada seorang perempuan guru kepada Imam Asy-Syafi'i, namanya Sayyidatina Nafisah. Nama apa? Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah ni guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia buat apa, Ustaz? Dia di rumah dia, malam-malam hari dia gali kubur. Gali kubur, bukan gali kubu, kubur. Gali kubur dia sendiri. Kubur mana tuan? Bahasa orang Pulau Pinang, kubur. Dia gali kubur ni tuan, pagi, petang, siang, malam dia duduk gali kubur. Siap kubur dia tu tuan-tuan, dia buat apa? Dia semayang solat tahajud di dalam kuburnya, bahkan dibacakan Al-Quran di dalam kuburnya. Masya Allah. Supaya kehidupannya senantiasa ingat kepada kematian. Kita tak ingat tuan-tuan. Sebab punca tak ingat itulah kita jadi hati kerah,
Sebab punca tak ingat itulah kita banyak cintakan dunia. Sebab banyak kita cintakan dunia itulah, sebab itulah jadi hati kita kerah. Cuba tuan-tuan tengok hadis Nabi SAW. Saya nak cerita hadis Nabi. Skip sikit cerita yang tadi, cerita Sayyidatina Nafisah. Tak habis lagi cerita Sayyidatina Nafisah. Nabi kata, jumudul ain min qaswatil qalb. Nabi kata kerahnya air mata itu nak mengalir disebabkan dengan hati kerah. Wa qaswatul qalb min kasratiz zunub. Kerahnya hati manusia itu sebab berlumuran dengan dosa dalam hatinya yang begitu banyak. Wa kasratuz zunub min nisyanil maut. Sebab banyak dosa dalam hati itu sebab apa? Sebab banyak lupakan kematian. Wa nisyanil maut min hubbid dunya wa hubbid dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi kata punca kamu jadi manusia yang selalu lupa akan kematian sebab apa? Sebab kamu selalu cintakan dunia. Masya Allah. Faham cerita tu? Daripada awal pam sampai dia ada rentetan dan rangkaian dia. Punca dia. Dah masuk belum? Masuk dah? Masuk dah? Tu macam azan ada? Belum? Awal lagi kan? 10 minit 5 minit. Sayyidatina Nafisah, cuba tengok Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah ketika mana dia berada, dia menggali kuburnya sendiri. Ketika itu dia baca Al-Quran di dalam kuburnya, direkodkan bacaan di dalam kuburnya hampir 1000 kali khatam di dalam kuburnya. Dia sempat khatam dalam kuburnya. Allahu Akbar. Dahlah semayang tahajud di dalam kuburnya, kemudian dibacakan Al-Quran di dalam kuburnya sehingga 1000 kali khatam. Masya Allah. Siapa dia tu? Guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Hebat tu. Lalu ketika mana dikebumikan dia di alam kubur tersebut, kubur yang digalinya tersebut, malam itu kuburnya terdengar bacaan Al-Quran yang mengalir dengar daripada kuburnya tersebut. Masya Allah. Itu hebat kan? Orang yang buat persiapan ni dengan orang yang tak buat persiapan, bezanya macam tu. Sebab itu tuan-tuan, saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita buatlah persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, untuk akhirnya apa yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, yang pertama, jom kita buat kesimpulan. Pertama, hargailah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi, follow Nabi, dan cintailah sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Pertama. Yang kedua, hargailah nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita, sebab kita adalah manusia yang beruntung di atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Nescaya kita akan menjadi manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, letaklah nama kita di sisi Allah. Carilah Allah di dalam kehidupan kita. Sekiranya Allah ada dalam diri kita, nescaya kita akan ada segala-galanya. Tetapi kalau kita tidak ada Allah dalam diri kita, maka kita tidak ada segala-galanya. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan ada kebaikan. Jom kita berdoa sikit, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau persaksikanlah seluruh jemaah Masjid Al-Akram ini, wahai Allah, di dalam majlis ilmu ini, maka Engkau turunkanlah rahmat-Mu kepada kami sekalian, wahai Allah. Engkau turunkanlah keberkatan-Mu kepada kami sekalian. Engkau turunkanlah redha-Mu kepada kami sekalian. Engkau jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang diberikan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami, wahai Allah, serta keampunan-Mu yang berterusan kepada kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, wahai Allah, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.